Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuantum satu samudra umum. Bertemu kita di episod yang kedua dalam program Sihir dan Tidak Beauty, yang mana tajuk untuk episod kedua ini adalah Saka yang Menyantau. Ceritanya bermula apabila salah satu mantan ataupun bekas pesakit saya pada satu hari saya terima satu WhatsApp daripada seorang pesakit saya. Saya tak kenal, masa itu saya tak kenal lagi pesakit tersebut. Okey, dia cuma Assalamualaikum, tuan, boleh tak saya meminta pendapat? Dia menceritakan, meluahkan masalahnya. Jadi saya pun minta memperkenalkan diri dan dari mana dan apakah masalah yang dihadapi. Jadi berceritalah sang pesakit tersebut. Okey, dia kata dia daripada umur dia akhir balik maksudnya dalam umur 12 tahun, 13 tahun, dia dah mula menghadapi berbagai masalah. Masalah tu bagi dia adalah gangguan. Okey, yang mana contohnya dia selalu bermimpi berada di tempat-tempat yang cantik. Dia mimpi di satu tempat-tempat yang pelik. Contohnya satu taman bunganya besar-besar. Okey, jadi dia macam-macam dia mimpi. Macam-macam dia mimpi dan sangat-sangat pelik. Okey, itu secara mimpinya. Okey, tetapi dan secara zahirnya, secara nyatanya pula, dia pergi sekolah, dia sentiasa rasa orang ikut dia. Dia rasa macam ada orang dia tengok belakang, ada orang ke tak ada orang, tapi dia rasa ada orang ikut dia. Okey, bila kalau dia dalam bilik, dia rasa macam orang tengok dia daripada tingkap dan sebagainya. Okey, lepas itu sejak itu juga kawan-kawan dia mula menjauhikan dia. Dia menjadikan dia macam kera sumbang, dia seorang-seorang, orang tak nak kawan dengan dia. Nak kata tak cantik, muka dia cantik. Dia tak ada masalah kecacatan muka. Memang muka dia memang orang kata macam puteri lah. Okey. Tapi benda tu berlarutan. Okey, sehingga dia masuk sekolah menengah, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sebagainya. Jadi sehinggalah benda tu jadi imun dalam diri dia. Okey, saya namakan dia sebagai Salma. Ini bukan nama sebenar. Okey, jadi Salma menjalani kehidupan dia dengan kehidupan yang pelik itu, dengan mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Okey, dia juga selalu mimpi disetubuhi oleh orang-orang yang tak dikenali. Kadang-kadang benda tu tak jelas. Dia rasa disetubuhi tapi tak nampak apa yang setubuhi dia. Tapi dia rasa memang sangat gagah, dan apabila mimpi itu berlaku, memang dia akan pagi tu memang dia bangun, memang dia dalam keadaan keletihan, kelesuan. Seolah-olah benda tu betul-betul berlaku dalam kehidupan zahir. Jadi benda ni berlaku, kehidupan ni terus sehinggalah satu masa apabila dia dah mula bekerja, habis universiti dan segala semua, dia dah immune dengan kehidupan seperti itu. Okey, sampai satu masa dia dah habis universiti, dia dah mula bekerja. Okey, di sini bermulanya masalah dia yang pelik-pelik berlaku. Okey, dia mudah dapat kerja di mana saja, memang dia orang mudah, dan dia mudah kalau lelaki tengok memang senang jatuh hati. Tetapi sayangnya apabila dia mula berkawan, dia akan sakit. Apabila dia cuba, biasa namanya remaja, nak berkawan, nak berkapal apa semua, dia mula sakit. Okey, dia sakit agak misteri, tiba-tiba badannya sakit, lumpuh, tak boleh berjalan. Tapi apabila lelaki tu tengok keadaan dia masalah macam itu, dilepaskan, dia sihat balik. Okey, jadi benda itu jadi trauma dalam diri dia, sehingga dia takut bila tengok lelaki, dia cuba lari. Hinggalah satu masa yang ditakdirkan jodohnya sampai. Okey, ditakdirkan jodoh dia sampai. Dia berjaya melanggar ataupun mengharungi ujian-ujian kesakitan tu apa semua, dan dia dapat betul-betul lelaki yang betul-betul tanggungjawab. Sanggup berkorban. Walaupun dia sakit apa semua, dia betul-betul menerima keadaan. Akhirnya mereka berkahwin. Okey, jadi dari sejak itulah penyakit dia tak kunjung tiba. Penyakit sejak lepas satu. Okey, memang namanya jalan, memang tak boleh jalan lah, sebab memang dia dah kena macam itu. Apabila dia jumpa lelaki, dia tak boleh berjalan. Tapi bila dia tak ada lelaki, dia okey. Okey,
Lepas tu bila dia dah berjaya harungi benda tu kan, tekad dapat pula betul-betul jodoh dia, lelaki itu memang suka kat dia kan, dan mereka berkahwin kan. Dan lelaki ni sejak perkahwinan dia itu kan, dia mendapat seorang isteri yang tak boleh berjalan, tapi alhamdulillah kan, dia boleh bercakap apa semua, makan apa semua, tak ada masalah kan. Jadi suami dia lah yang jadi isteri, suami dia lah jadi suami. Okay, maka benda tu berjalan, suami dia pun bawa pergi rawatan, pergi ke hospital macam-macam lah. Didiagnoskan masalah saraf kan, lepas tu sampai tahap ada katakan masalah tumor dalam otak. Bila check scan MRI dan sebagainya, tak ada apa-apa. Okay, jadi dia pun mulalah pergi ke arah alternatif. Dia pergi ustaz-ustaz, dia pergi perawat-perawat alternatif ni dengan rukiahnya, dengan cara macam-macam rawatan lah dia dah jumpa. Boleh dikatakan sepanjang perkahwinan dia selama 5 tahun itu, dan macam-macam perawat alternatif dan juga perawat konvensional, iaitu hospital, dia dah pergi kan. Hospital pakar mana yang dah pergi, habis duit dia pun, dijual tanah dan sebagainya kan, tapi belum kunjung masalah. Sehingga satu masa Allah izinkan dia menghubungi saya melalui bekas pesakit saya. Dia pun alhamdulillah dia dah dia pernah rasa bagaimana saya merawat dia, dia dah rasa kesembuhan. Lepas tu dia recommend kawan sahabat dia ni, si Salmah ni. Jadi Salmah ni pun WhatsApp lah, menceritakanlah apa yang saya cerita tadi. Jadi apabila macam gitu, seperti biasa saya akan buat diagnose. Okey, saya akan buat diagnose dulu dari segi tubuh non fizik dia, apakah yang berlaku dekat tubuh non fizik dia. Jadi di masa saya cuba terawang ataupun saya pergi fokus, maksudnya saya berkomunikate dengan tubuh non fizik si Salmah ini bukan nama sebenar, saya dapati keceramukan yang berlaku kepada tubuh non fizik, iaitu cakra-cakra dia. Okey, yang mana ajna dia memang terlampau besar, terlampau banyak. Okey, lepas tu dia segi cakra akar dia warna merah, hancur. Kalau peratus dia cuma tinggal 1% atau 2% saja. Lepas tu cakra pusat dia pun rosak, bocor, dan juga cakra-cakra lain. Saya tengok berkecamuk kan, seolah orang kata kalau pelangi tu, kita bayangkan pelangi yang 7 warna tu, tapi yang ni besar, ni kecil, yang ni besar, kecil, ada yang bercampur apa semua. Itulah yang saya nampak. Saya cuba terawang, saya cuba diagnose. Okey, yang mana yang seperti yang saya maklumkan, kita akan fokus kepada tubuh non fizik. Sebab apa? Tubuh fizik memang susah nak beri jawapan. Jadi saya akan communicate, saya akan diagnose melalui tubuh non fizik dan tubuh non fizik. Maksudnya saya akan terawang, saya akan masuk diagnose itu kepada tubuh non fizik. Jadi apabila saya dah diagnose, saya dapat macam itu daripada pengalaman saya akan terangkan. Dan okey, puan akan macam ini, puan akan rasa macam ini, puan ada macam ini. Lepas tu saya telah memberitahu dia tentang mimpi-mimpi yang dia sangat terkejut. Macam mana saya boleh tahu benda itu, sedangkan benda itu memang betul, betul, dan dia tak pernah cerita dengan saya. Alhamdulillah, Allah izinkan. Okey, jadi suami dia pun setuju apa semua untuk datang buat rawatan. Jadi semasa dia datang buat rawatan itu, tiba-tiba satu peristiwa yang agak wow bagi saya di masa itulah. Ini peristiwa ini dalam 15 tahun lepas. Tiba-tiba di hari yang dia nak datang itu, kebetulan pada hari Isnin malam Selasa. Okey, Isnin malam Selasa dia datang. Sebelum dia datang, memang saya nampak secara zahir si Salmah ni dah sampai. Tapi peliknya Salmah ni dia duduk, dia masuk, dia tak beri salam, dia masuk, dia ketuk pintu, dia terus duduk. Saya pun pelik, Salmah datang seorang ke? Dia senyap kan. Lepas tu saya kata macam pelik je. Lepas tu saya dah rasalah, kita dapat rasa kan energi ni kan, macam negatif sangat energi dia ni kan. Jadi saya pun macam macam tak kena, ada yang tak kena ni. Okay? Jadi pun saya cuba mulakan dengan ruqyah kan. Saya tengok dia diam, dia tak bercakap apa semua. Dan di masa itulah si Salmah ni tak pakai tudung, yang datang ni tak pakai tudung. Jadi saya cuba gitu, saya tekan, saya baca mula dengan ruqyah apa semua. Lepas tu saya gunakan teknik tenaga dalam ataupun ni tadi tubuh non fizik punya teknik TWT. Benda tu tiba-tiba berubah rupa. Yang Salmah tadi kononnya yang tak apa ni, dia datang duduk macam tu, rambut jatuh macam tu. Memang menyeramkan lah sebenarnya di masa itu. Tetapi zahir, memang di pandangan mata zahir, memang dia duduk, dia ketuk pintu dan semua. Tapi apabila saya dah mula ruqyah, dia berubah rupa menjadi satu lembaga manusia, badan berbulu, sadu, petak-petak badan dia semua berbulu macam bulu anjing.
bulu anjing. Muka dia muka manusia, rambut merebang, telinga panjang macam anjing. Oh, saya kata ini apa punya manusia, apa punya binatang ini. Lepas tu saya terus tekan dia. Saya tekan dia dengan teknik TWT. Pum, dia hilang. Ngam apabila dia hilang tu. Apabila dia hilang tu, barulah kereta dia, si Salma yang sebenar sampai dengan suami dia. Jadi saya pun diam lah. Saya tak cerita lah peristiwa ni kat dia dulu. Dia masuk, apa semua, dia beri salam. Saya pun jawab lah salam apa semua. Dan okay, saya pun cerita seringkas yang mungkin supaya saya dapat mengurusi masalah dia. Baik, setelah saya terangkan teknik yang saya gunakan untuk merawat, menangani masalah isteri dia, kan? Jadi dia, suami dia dan juga pesakit iaitu Salma terasa sangat pelik. Okey, terasa sangat pelik kerana apa? Teknik yang saya terangkan tadi memang dia tak pernah tahu, kan? Dia tak pernah faham dan tak pernah jumpa selama 5 tahun perkahwinan dia. Dia pergi merawat sana, pergi merawat sini, kan? Belum seorang lagi pun yang menceritakan tentang teknik rawatan seperti itu. Jadi dia pun macam penasaran. Penasaran ni maksudnya apa? Macam, oh, okey, kita kena try sebab benda ni benda baru. Okey, alhamdulillah. Jadi saya mulakan, okey. Jadi dalam teknik TWT, saya mulakan rawatan. Saya mulakan rawatan dengan diagnose tadi saya dah buat diagnose sebelum dia datang lagi. Okey, lepas tu saya mulakan dengan teknik pertama itu cleansing. Di masa inilah berlakunya kesurupan ataupun kerasukan. Okey, bila saya mula je nak cleansing, okey, saya buat cleansing macam itu, pom, dia terus dah berubah jadi kepada makhluk yang tadi, yang lari tadi tu. Barulah benda tu bercakap. Dia kata sebenarnya dia adalah seekor jin yang telah ikut dia dan suka kepada si Salma ini sejak dia akhir balik lagi. Itu sebabnya sebenarnya. Jadi selama ni problem dia bukan baru-baru ni sebab kahwin ke sebab kena sihir, bukan sebenarnya. Kan? Tetapi benda ini, benda jin ni, jin jantan ni sebenarnya suka daripada sejak dia akhir balik lagi. Okey, jadi benda inilah mengakulah selama ni, kan, memang tak dinafikan. Jin ini juga yang menyebabkan orang tak puas hati dengan dia, menyebabkan orang menyantau dia. Menyantau dia. Jadi jin inilah tadi yang orang kata yang bertanggungjawab, yang menyebabkan kesusahan dalam kehidupan si Salmah ni lah. Okey, jadi bila dah tu awal-awal semua, jadi dalam teknik saya, apabila saya buat macam tu, dia dah bercakap, saya kena negotiate dengan dia. Okey, seboleh-bolehnya saya buat secara lembut. Okey, sehinggalah dia satu masa dia kata dia sebenarnya tak tahan. Dah selama ni mungkin dia dah buat rawatan si Salmah ni dah merawat di sana sini, kan, menyebabkan dia pun kepanasan, tak tahan apa semua. Jadi dia pun bersedia untuk tinggalkan. Sebab apa, lagipun dah terlampau lama sangat, dia pun kesian. Kesian. Sebab asbab daripada dia selama ini bersama si Salmah tadi, orang dah santau dia, orang dah hantar busung kat dia dan sebagainya. Orang tak puas hati, banyak orang tak puas hati dengan dia sebab daripada provokasi daripada jin jantan ni tadi, kan. Rupanya di masa kerja, apabila bos dia lelaki pun dia jealous, dia cemburu. Itu menyebabkan jadi bos itu sendiri pun dia kacau. Dia kacau macam-macam lah, banyaklah benda tu. Jadi benda tu pun bersetujulah untuk keluar daripada badan dia. Jadi maksudnya tak adalah orang kata sparring ke apa dalam proses tu. Alhamdulillah lah, Allah memudahkan urusan. Jadi dia pun keluar secara baik apa semua. Jadi saya teruskan rawatan, okey, saya teruskan terapi sampai ke habis. Dan saya buat pendinding dia balik apa semua. Alhamdulillah, kan, selesai kes dia. Nak jadi cerita, saya cakap dalam badan dia, kan, ada kesan-kesan sihir, iaitu inilah santau lah. Jadi santau itu tadi saya cakap insya-Allah dalam masa 2-3 hari dia akan rasa mual apa, dia akan muntah. Dan alhamdulillah memang Allah izinkan, memang dia muntah, dia keluar macam-macam lah, rambut lah, lepas tu dia kata ada macam sepih kaca lah, macam jilid yang dia potong-potong apa semua. Alhamdulillah selesai masalah dia daripada mula umur dia akhir balik, dan sehinggalah dia berkahwin 5 tahun perkahwinan itu. Dan alhamdulillah sekarang semuanya hidupnya dah tenang, dah bahagia apa semua. Dan dalam masa itu juga jin ni tadi ada juga datang kat tempat saya. Dia datang tempat saya kadang-kadang, dia macam seolah macam tanya khabar lah. Tanya khabar, saya cakap dengan dia macam ini, kan, kalau kau tak ada urusan aku, kan, jangan, aku tak nak, sebab kau ke Islam, kan, kau dah mengganggu manusia apa semua. Dan akhirnya rupanya dia pun nak masuk Islam. Alhamdulillah dengan izin Allah telah diislamkan, dan dia pun hilang, tak tahu ke mana dah. Sampai sekarang tak jumpa dah, tak ada datang-datang ke apa semua, tak ada. Jadi daripada situ tadi, apa yang saya buat dalam rawatan tadi, okey, yang mana
apabila saya cakap tadi daripada saya punya diagnose saya punya diagnose dia punya cakra ada masalah, pecah lah, bocor lah, kecil lah, lebih lah apa semua. Dan dalam terapi TWD tadi saya cleansingkan dulu, saya bersihkan dulu semua cakra-cakra dia, kan, yang mana di masa itulah yang ada dialog dengan kerasukan tadi tu. Okey, lepas dia dah keluar apa semua, saya teruskan dengan charging balik, charge balik ke semua cakra-cakra dia tu kepada normal, 100%. Okay, bila dah normal apa semua, saya akan buat stabilize balik, saya akan stablekan balik dia punya cakra, saya nak untuk make sure cakra dia tu cukup, chargingnya cukup, cukup untuk keseluruhan cakra dia, dan saya tutup balik, saya buat pendinding kat dia, kan, supaya dia boleh merasa kesembuhan. Okey, jadi bagaimana dengan teknik membetulkan tubuh non fizik boleh memberikan kesembuhan yang cepat. Okey, kerana tubuh non fizik kita inilah yang main, yang dia panggil apa, yang bertindak balas dengan tubuh fizik kita. Jadi apabila dalaman tu hancur, kan, walaupun fizikal nampak sihat, tapi sebenarnya benda tu problem. Macam tadilah, kan, dia berubah sana sini sekejap je, lepas tu out balik, bila ni out balik apa semua. Sebab apa? Walaupun fizikal dia sihat, kan, tapi dalaman dia iaitu tubuh non fizik dia hancur. Kan, jadi alhamdulillah, kan, apabila kita dah merawat, kita dah betulkan balik dengan teknik TWT, alhamdulillah, dan Allah mengizinkan kesembuhan dekat dia, dan dia pun merasa kesembuhan dalam diri dia, dan alhamdulillah hidupnya aman, damai sehingga sekarang. Dengan cerita pun dah ada anak semualah. Syukur alhamdulillah. Okey, baik. Itulah cerita kita pada hari ini untuk episod yang kedua tentang tajuk episod kita iaitu sihir dan TWT. Kan, episod kedua iaitu saka yang menyantau. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya dengan cerita yang lebih menarik. Komen, like dan share, jangan lupa. Okey, share minta maaf, kan, jangan lupa, subscribe. Minta maaf lah, baru kan, kita baru dalam program-program macam ini. Okey, subscribe, like dan share. Beritahu pada kawan-kawan semua yang mana ada cerita mirip-mirip, kawan-kawan kita yang ada masalah macam mirip-mirip apa yang saya ceritakan, bekas pesakit saya itu, kan, kasih dia orang kongsi. Jadi biar dia tahu, oh punya ini mungkin aku kena macam ni kot, sebab tu macam tu, supaya dia boleh dapat ikhtiarkan apa yang patut. InsyaAllah akhir kalam, begitulah dia. Dan semua cerita tentang episod 2 itu iaitu saka yang menyantau. Okey, saka yang menyantau. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan ada lagi tajuk lagi seronok, lagi menyeramkan, yang lagi wow. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, kita berjumpa lagi kepada episod seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuantum, satu sama terhubung. Kita jumpa lagi insya-Allah.